Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ini kita akan sambung pembelajaran secara online bagi DMB 4233, proses fabrikasi logam, metal fabrication process, Google Classroom kelima minggu yang kelima. Mari kita lihat apa yang akan kita belajar pada minggu ini. Baik, bagi minggu ini kita akan belajar proses kerja untuk persediaan sambungan. Proses kerja maknanya apa kerja-kerja yang kita akan lakukan sebagai kerja persediaan untuk sambungan, ya. Jadi dalam kerja-kerja fabrikasi ni ada banyak, jadi perlu ada kerja-kerja persediaan. Jadi kita akan lihatlah, penggunaan mesin dan kaedah-kaedahnya. Okey. Fabrikasi ni didefinisikan adalah tindakan memproses bahan mentah dan mengubahnya menjadi sebahagian kerja dalam proses pemasangan. Jadi fabrikasi ini adalah proses sokongan pada kerja-kerja penyambungan kimpal ataupun kerja-kerja proses yang lain. Terdapat pelbagai alatan yang digunakan dalam kerja fabrikasi, terutamanya kerja pemesinan, seperti mengisar, kerja larik, kerja canai, kerja gerudi, kerja gergaji, kerja motong dan sebagainya. Jadi dalam kerja fabrikasi ini dia akan melibatkan beberapa proses, dan melibatkan beberapa jenis mesin. Mengisar, melarik ni melibatkan mesin lah, mencanai, menggerudi. Jadi bagi pelajar kursus diploma teknik kimpalan ni, mencanai, menggerudi, menggaji ni adalah proses yang biasa. Cuma ada sikit kelainan lah mengisar dan melarik ni. Walau bagaimanapun saya rasa banyakkan pelajar mahir lah dengan kerja larik, sebab untuk proses persediaan kerja kimpal kita ada proses melarik. Jadi kita akan belajar ataupun kita akan pergi kepada asas proses pemesinan. Pertama sekali kita akan pergi pada mesin kisar lah. Mesin kisar, dengar bunyi macam pelik, tapi itulah mesin kisar ataupun dalam bahasa Inggerisnya milling machine. Milling machine ni berfungsi untuk membuang logam dengan putaran mata alat yang mempunyai pergerakan maju, mundur atau bergerak ke kiri dan kanan. Okey, dia boleh bergerak ke hadapan, ke belakang, ke kiri dan ke kanan, Okey, kita lihat jenis-jenis mesin kisar atau milling machine tadi. Mesin kisar ni boleh kita kategori kepada beberapa lah. Pertama sekali mesin kisar tegak, yang mana paksi spindle pada kedudukan menegak, dan terdapat dua jenis mesin kisar tegak ni. Ni kalau kita tengok contoh, dia kedudukan menegak lah, spindlenya tegak. Okey, ini kalau kita pergi ke kursus pemesinan am, kita akan jumpa lah mesin kisar tegak ni. Mesin kisar tegak ni, pertama sekali kita ada mesin kisar turret mill. Spindlenya pegun, spindlenya bahagian atas ni lah, dan bergerak selari dan bersudut tegak. Bergerak selari dan sudut tegak. Mesin ini mempunyai dua cara pemotongan, iaitu menggerakkan naik turun mata alat. Mata alatnya letak di sini, menggerakkan naik turun mata alat, ataupun dengan cara menggerakkan lutut. Lutut ni lah, ke atas, ke bawah pun boleh, ataupun ke kiri dan ke kanan. Itu mesin kisar turret. Kemudian mesin kisar yang kedua, jenis mesin kisar kedua ialah jenis mesin kisar bed atau bed mill. Bed mill ni kita tengok pengisar ufuk. Kita tengok dia punya spindlenya baring, mengufuk, baring. Dan ini dia punya landasan lutut dia, dan kerja, maknanya benda kerja ni kita letak di sebelah sini dan kita akan potong bahagian ni. Okey, sebenarnya mesin ni pun kita boleh jumpa di bengkel diploma teknologi pemesinan. Ini bahagian mesin lah. Proses kerjanya hampir sama. Contohnya untuk membuang bahagian logam yang tidak diperlukan lah. Tetapi penggunaannya lebih cepat lah. Okey, kita pergi pada slide yang seterusnya. Okey, ada juga sejenis lagi mesin kisar lintang, yang mana meja bergerak pada paksi X dan Y. Meja ni akan bergerak pada paksi X, Y lah. X ke atas, ke Y. Alat pemotong dipasang pada arbor lintang. Alat pemotong dipasang pada arbor lintang ni. Ni arbor lintang. Terdapat juga mesin kisar ini yang mempunyai meja boleh kilas. Maknanya meja ni dia boleh kilas. Maknanya dia boleh pusingkan 360 darjah. Mesin ini boleh melakukan kerja pemesinan secara berulang kali dan sesuai untuk memesin lurah dan alur. Jadi kalau nak buat lurah atau slot, alur, kita boleh guna mesin ni sebab mata alat dia memudahkanlah. Okey, ini contoh mesin pengisar ufuk. Baik,
Jadi kalau kita pergi plus terusnya ialah jenis mata alat mesin kisar. Jadi dalam kerja mesin kisar ni ada banyak Jadi bila ada 2-3 jenis mesin, maknanya mata alatnya berbeza-beza dan fungsinya yang tak samalah Mata kisar yang biasa ni, plain milling cutter ni dia begini untuk tegak tadi untuk tegak untuk tegak. Jadi dia pasang di atas untuk tegak tadi. Dan mata kisar tepi face milling cutter yang ini yang kita kata buat lurah tadi buat lurah. Dia seperti batang bajak lah ini jenis mata alat. Kemudian kita tengok lagi mata alat yang lain daripada tu, mata alat pengisar hujung ataupun end mill. End mill ni dia boleh mengisar hujung. Biasanya end mill ni dia padu, batang tirus dan lurus. Padu, batang tirus dan lurus, digunakan untuk mengisar lurah, alur, kunci, bahu, susuk dan yang sempit. Jadi mata ini dia end mill ni kita gunakan untuk mesin kisar tegak tadi yang kita spindle-nya di atas. Jadi ada pelbagai jenis lah mata alat ni yang kita awak akan jumpa lah dalam kerja-kerja mengisar ni. Okey, kita pergi kepada langkah keselamatan menggunakan mesin kisar. Dalam apa jua penggunaan mesin, langkah keselamatan adalah langkah yang perlu kita titik beratkan. Pertama sekali, gunakan pelindung mata. Dan semestinya kita gunakan pelindung mata sentiasa sebab tatal ataupun bahagian pemotongan tu boleh terbang ke mana-mana saja. Pastikan mata alat diikat dengan kukuh. Jadi bila kerja melibatkan pergerakan, pastikan mata alat yang diikat tu dengan baik. Mata alat yang tajam boleh menyebabkan kecederaan. Oleh itu gunakan sarung tangan. Okey. Keempat, pastikan semua bahagian bergerak diikat dengan kukuh sebelum menggunakan mesin. Okey, periksa dulu semua bahagian bergerak tu diikat dengan betul kukuh sebelum mesin kita operasikan. Seterusnya kelima, jangan membuat pelarasan atau pengukuran semasa mesin sedang berjalan. Ini selalu berlaku sedang mesin tu sedang berputar, kita buat pelarasan atau pengukuran. Ini amat berbahaya. Seterusnya, jangan mengeluarkan tatal dengan tangan. Tatal yang ada tu sebenarnya dia mempunyai suhu yang tinggi jadi dia boleh mencederakan tangan. Walaupun tatal tu kita nampak kecil je. Jadi ini 6 langkah keselamatan semasa menggunakan mesin kisar. Baik, seterusnya kita pergi kepada mesin larik lead machine. Dalam bahasa Inggerisnya lead machine. Jadi mesin larik ni ada kegunaan lain selain daripada mesin kisar tadi, dan dia bergantung kepada proses kerja. Mesin larik ini digunakan untuk melakukan kerja seperti memotong selari permukaan, luar dan dalam, menggerudi, menggerik, membunga dan lain-lain proses lah. Boleh dikelaskan kepada 2 jenis. Okey, mesin larik ni ada 2 jenis. Pertama sekali mesin larik jentera, yang kedua mesin larik pengeluaran. Okey, kalau kita lihat daripada gambar rajah ni, kita akan tengok ini adalah gap bit lead jenis landasan yang duduk yang ini terdapat di bengkel kita lah yang kita gunakan untuk persediaan pipe. Baik, kita lihat jenis-jenis mesin larik tadi mesin larik jentera. Mesin larik jentera ni kita boleh dikelaskan dia kepada 3. Pertama sekali adalah jenis bangku jenis bangku ada 4 jenis bangku. Kecil dan diletakkan di atas bangku. Jenis bangku ni kerja ringan dan halus. Yang ini jenis bangku maknanya lebih kecil lah. Kemudian kita ada jenis larik piawai. Dia lebih besar daripada yang kecil tadi, jenis bangku tadi. Dia punya landasan bersaiz 1.5 hingga 6 meter. 6 meter. Kerja penyelenggaraan sederhana. Kita tengok dia lebih besar sedikit daripada jenis bangku. Maknanya 1.5 hingga 6 meter. Jadi ini yang paling banyak digunakan lah. Di bengkel kita pun digunakan saiz ni. Kemudian kita ada jenis tool room yang mempunyai banyak alat tambahan. Tool room ni dia banyak alat-alat tambahan yang lain. Jadi kita tak ada kalau kita pergi ke bengkel pemesinan ini, kita tengok banyak peralatan aksesorinya. Dan jadi proses ini biasanya digunakan untuk operasi tool dan die. Kemudian tadi yang jenis gap bit tadi, gap bit yang kita lihat contoh sebelum tadi, dia saiz mesin yang besar dan sesuai untuk kerja berat lah. Ini industri yang besar-besar lah, yang buat spindle yang saiznya sampai 20 kaki, 30 kaki, dia menggunakan saiz jenis gap bit. Biasanya spindle ni dibuat diangkat dengan crane, overhead crane. Okey, seterusnya kita lihat mesin larik pengeluaran, jenis mesin larik pengeluaran. Tadi kita bincang tentang mesin larik jentera. Sekarang kita akan bincang mesin larik pengeluaran.
Mesin ini kita boleh kategorikan kepada 5 jenis ya. Pertama sekali pelarik turret pelana. Dia punya deskripsi, dia punya kepala turret dan dia untuk menghasilkan produk yang kecil ya. Kemudian yang kedua kita ada pelarik capstan ya. Capstan saiz dia sedikit kecil, sesuai untuk kerja sederhana dan kerja ringan. Kemudian kita ada ketiga pelarik automatik, pergerakan mata pemotong dikawal oleh cam, computer aided manual, mana cam CAD-CAM menghasilkan produk pada kuantiti yang besar. Kemudian yang keempat, kita ada pelarik kegunaan khas untuk kerja besar dan kerja khas. Dia tujuannya untuk pelarik roda kereta api. Roda kereta api biasanya kita larik, kita tengok saiz roda kereta api besar, jadi dia ada kegunaan khas pelarik jenis ni. Kemudian kita ada pelarik NC, numerical control. NC ni numerical control, dan CNC, computer numerical control. NC ni adalah separuh daripada CNC Jadi mesin ni, mesin pelarik ini digunakan dengan bantuan kawalan komputer dan dia boleh menghasilkan produk secara produktif. Mesin CNC ni kalau kita pergi ke bengkel pemesinan industri, kita akan jumpalah CNC dan CNC. Okey, ini contoh mesin CNC lah. Tapi ini contoh mesin kisar, tapi proses kerja sama, dikawal oleh komputer, diset oleh komputer, kemudian kerja akan dilakukan. Jadi dia lebih jitu, tepat, efisien dan lebih mudah. Walau bagaimanapun ia memerlukan kepakaran untuk pengendali dia dari segi penggunaan perisian komputer serta kerja-kerja penyediaan bahan sebelum proses produk itu dapat dihasilkan. Okey, seterusnya kita lihat pula langkah keselamatan semasa menggunakan mesin larik. Pertama, pakai pakaian keselamatan. Yang kedua, sentiasa memakai pelindung mata. Yang ketiga, tanggalkan jam dan cincin semasa menggunakan mesin. Tak menggunakan logam-logam besi lain dekat tangan. Keempat, keluarkan kunci cak sebelum operasi mesin. Kunci cak ni maknanya kunci untuk rahang kita tu, kita kunci, selalu kita tinggal situ. Itu yang bahaya. Kemudian jangan membuat pelarasan atau pengukuran semasa mesin sedang berjalan. Ini seperti sama mesin larik tadi. Pastikan benda yang bergerak tu berhenti sebelum kita buat pelarasan. Dan akhir sekali, jangan meletakkan alat pengukur atau lain-lain di atas stok kepala. Biasanya pelajar suka letak peralatan berhampiran dengan cak ni, jadi dia berbahaya. Jadi ini 6 perkara keselamatan menggunakan mesin larik. Jadi saya rasa nanti kita akan pergi sendiri ke bengkel MPI, kita akan lihat dan kita akan lihat apa operasi-operasi mesin-mesin ni secara face. Jadi saya rasa itu saja untuk perjumpaan kali ini. Harap kita dapat berjumpa dalam kuliah yang seterusnya, kuliah minggu yang ke-6. Okey, sekian, terima kasih, jumpa lagi. Assalamualaikum.